Hello geng, jumpa lagi saya dalam channel Ozai Valley. Okey, hari ni kita nak pergi pos ikan. So sebelum kita pos ikan tu, nanti saya tunjuklah macam mana kita nak bungkus ikan. Okey, jom. Okey geng, sebelum kita pos ikan, apa yang kita perlu kan? Apa yang kita perlu, ikan lah. Ikan. Ikan yang kita akan pos. Itu yang pertama. Yang kedua, plastik. Plastik panjang macam ni lah, plastik panjang. Biasanya saya pakai yang 4x12, 4x12, 3x12 pun boleh, 3x12 pun boleh. So untuk beri keselesaan kepada ikan tu, biasanya saya pakai 4x12 lah, 4x12, 4 inci kali 12 inci. Okay. Okey, seterusnya ni surat khabar. Surat khabar ni biasanya selepas kita bungkus ikan, dan kita akan balut ikan tu lah supaya dia tak flare nanti dalam box yang kita nak pos ikan tu. Keempat, ni getah. Getah ni untuk kita ikat selepas kita bungkus ikan tu, pakai surat khabar ni. Yang kita ikat lah supaya dia takkan bergerak-gerak dekat dalam box tu nanti. Okay. Seterusnya, apa yang kawan-kawan perlu ada, biasanya untuk memastikan ikan tu dalam keadaan yang selesa dan di dalam suhu yang kekal, biasanya kita akan pakai inilah, polystyrene box lah. Polystyrene box ni ikut berapa ekor ikan yang kita pos. Biasanya kalau dalam 2 ekor ataupun 3 ekor sampai ke 5 ekor ni, biasanya saya akan pakai yang saiz macam ni lah. Saiz ni saya pun tak pasti lah, tapi banyak dekat Shopee lah, nanti tuan-tuan boleh beli sana lah, ataupun kawan-kawan boleh beli sana lah. Dia pun ada bagi, biasanya dia akan bagi gambar lah, gambar berapa saiz plastik untuk packing dan berapa yang sesuai untuk masuk ikan dalam polystyrene box ni. Kalau macam ni sesuai 4 ekor. Okay geng, untuk yang seterusnya, yang kelima, plastik ni ya. Biasanya ni plastik sampah ni. Plastik sampah ni biasanya saya akan balut polystyrene box tu tadi. So sebab kebanyakan kurier sekarang dia tak mau tengok polystyrene box. So dia nak kita balut lagi sekali gunakan plastik hitam ni lah. Plastik hitam ke, ataupun biasanya ada yang dekat kedai DIY tu kan, wrapping tu kan, wrapping warna hitam tu, kita boleh wrapping lah. Janji kita balut dengan warna hitam. Dan kita perlu letak stiker fragile dan juga stiker ikan. Okay geng, biasanya saya post menggunakan JNT lah, JNT. So JNT dia nak kita balut polystyrene box tu dengan plastik hitam lah. Dan kita perlu letak macam saya cakap tadi, stiker fragile macam ni. Okay. Dan yang kedua, dia kena ada stiker live fish. Okey, lepas ni kita akan packing ikan. So nanti saya akan tunjuklah macam mana kita nak packing ikan dan sehingga siap dan bentuk selepas kita packing ikan. Okey, jom. Okey geng, biasanya sebelum saya packing ikan, biasa kita sediakanlah air. Lepas tu kita letak garam. Ini garam garam. Lepas tu kita letak akira sikit lah. Akira ni dia punya fungsi untuk dia bagi keselesaan kepada ikan lah. Dan lepas tu kita goncang lah. Kita kacau. Ok geng, lepas tu kita isi air dalam plastik. So air tu dia dalam 40% ya. Kalau 100% tu 40% air, 60% tu mesti udara. Okey, dia macam ni. Ya. So ini 40%, 60%. Sebab apa? Sebab ikan ni pun perlu udara lah, kalau kita isi air penuh tu udara dia tak ada dan ikan akan mati lah.
ikan mati. Okey, satu lagi pesanan kalau kita nak packing ikan tu, pastikan selalu packing dalam 2 lapis. Okey, untuk menyelamatkan ikan kita ni ya. Okey geng, ini antara yang dah siap tu dan kita masukkan je lah. Masukkan, kita susun baik-baik. Okey geng, ini first step. Kita punya box yang kita dah packing. So selepas ni kita akan packing lagi dengan kita balut dengan plastik hitam tadi. Okay geng, selesai kita punya packing. So packing dia akan macam ni lah. Packing dia macam ni. Kejap packing pun. Sebab dia kotak polystyrene tu, senang lah kita nak packingnya. So macam ni lebih kurang. So selepas ni kita akan letak stiker live fish, live fish dan juga fragile tu lah. Tapi sebabkan kita punya selotip tu pun dah selotip fragile, so kita tak payah letak lah kan. Kalau nak letak pun boleh, tak ada masalah. So yang last kali, okey, kalau tuan-tuan ataupun kawan-kawan ada stiker sendiri, macam saya ada stiker sendiri kan, ada stiker sendiri. So kawan-kawan boleh lah letak kawan-kawan punya stiker ikan tu kan, kira brand kawan-kawan lah kan. So saya ada satu, boleh call lah kalau nak ikan. Okay geng, selesai kita punya packing. So apa yang saya nak cerita sini adalah berkaitan dengan harga ikan. Harga ikan semasa lah kita di dalam scene beta ni. Okay, kalau ikutkan start awal Januari yang lepas, 2021, harga ikan start dah turun lah. Kalau ikut tahun awal 2020 tu, awal Januari 2020, ikan tengah naik. Memang harga dia boleh tahan. So selepas awal Januari tu ikan dah start, harga dia dah start turun. Tapi saya percaya harga ikan akan naik semula. Sebab ikan beta ni dia trend. Sebab masa awal 2020 tu, masa PKP orang tak ada buat apa. So, orang projek ni dua. So ramai yang beli. So permintaan ramai. So, bila permintaan ramai, so harga akan naik ya. Sebab barang atau ikan masa tu tak banyak. Jadi bila permintaan banyak, ikan sikit, so harga dia naik. Tapi bila dah lama-lama tu masuk pertengahan bulan 6 macam tu, awal bulan 6, lepas tu sampai dekat bulan 12 tu dia punya peak lah. Memang harga dia memang kau punya lah. Selepas tu awal Januari 2021, dia dah start turun lah. Sehinggalah sekarang. Tapi saya percaya harga ikan akan naik. So, sebab apa? Sebab dekat Malaysia kita ni competition, kawan-kawan kita yang buat competition makin ramai. So kira orang cakap scene beta tu masih ada. Selagi ada competition di dalam Malaysia ni, selagi itulah ikan beta ni akan hidup. So apa yang saya ingin pesan, jangan putus asa lah. Banyak yang dah putus asa sebenarnya pun. Tapi kalau kita buat untuk hobi, untuk kita punya masa lapang tu, dia akan tak ada apalah. Tapi kalau ada yang buat untuk bisnes tu, memang sakit sikit lah buat masa ni. Yang kedua kita kena sabar. Main ikan beta ni kena sabar. Tiga, kita sentiasa membuat beta ni jadi lebih baik. Buatlah ikan tu sampai jadi cantik kan, sampai genetik dia baik, dan automatik nanti orang akan cari kita lah. Okay, geng, sampai sini saja dulu video kali ni.
So tetap semangat, jangan putus asa untuk menghasilkan ikan-ikan yang lebih baik selepas ni, kawan-kawan di luar, termasuk saya jugalah. So kita akan jumpa lagi di next video. So jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe channel saya. Kita mungkin hal ini bermanfaat kepada kawan-kawan. So kita jumpa di lain masa. See ya.